graf sesaran masa. Okey? Graf sesaran dan masa. Jadi cikgu, sekarang kamu nak ajar graf had laju dan masa ke? Apa beza dia? Ada beza ke? Okey, had laju masa. Jadi kalau anda tengok, jadi cikgu had laju masa ini bukan sama ke? Graf. Tidak sesekali. Kalau anda tengok balik graf ini sesaran, cikgu dah cakap sebelum ni. Graf sesaran masa. Sesaran masa, maksudnya Y itu sesaran, X itu masa. Itu bermaksud orang itu ada satu objek, tak semestinya orang lah, dia objek. Dia bergerak dari tempat asal, dia bukan destinasi asal lah, ini tempat asal dia. Bergerak ke satu tempat. Satu tempat yang 15 meter daripada tempat asalnya. Dia bergerak. Lepas itu, dari sini, dia berhenti. Dia berhenti ya, berhenti. Di tempat tersebut, dia berhenti. Berhenti selama berapa saat? Sebanyak 2 saat. Mungkin dia berada di situ, tengok kiri kanan atau bawah, tapi dia tak gerak. Lepas itu dari sini, tempat yang sama itu dia balik ke tempat asal. Anda boleh bayangkan istilah dia ibarat macam ni. Okay. Motosikal, dia dah cakap. Sebuah motosikal di sepanjang litar. Maksud dia, anda boleh bayangkan motosikal, okey, bergerak ke satu tempat iaitu 15 meter. Okey, dalam 4 saat. Cerita dia pertama, ini A. Lepas dia sampai ke tempat ini, dia henti. Henti 2 saat. Dari situ, dia kembali semula. Henti ini ialah B. Dia balik semula C. Menggunakan masa 4 saat tadi adalah dia bergerak. Kembali dia gunakan 12 tolak 6. Iaitu 6 saat. 6 saat untuk kembali semula ke tempat asal dia. Okey? Jadi ini untuk cerita sesaran. Tetapi cerita had laju lain. Kalau anda tengok cerita had laju ke masa, cikgu, dia ini berhenti. Salah. Dia tidak berhenti. Maksud graf ini, dia 1 meter per saat. Dia bergerak dengan kelajuan 1 meter per saat. Sebanyak 4 saat. Had laju purata dia ialah 1 meter per saat. Jadi cikgu, apa maksud dia? Dia bergerak berapa jauh? Kalau kita ambilkan ruang kat bawah dia, kalau kita carikan luas ini, okey, untuk graf had laju masa, luas di bawah garis, cikgu ulang, luas di bawah garis rujuk kepada sesaran. Sama dengan luas. Jadi, dia sama dengan 1 darab 4. Iaitu 4 meter. Maksud dia, dalam 0 ke 4 saat ini, dia telah bergerak 4 meter. Ini yang dia nak sebut untuk penyelesaian pertama. Luas di bawah graf, had laju masa rujuk kepada sesaran. Jadi, nampak ke tidak, garis melintang
sama dengan garis melintang. 两个都是打横的线, garis melintang. Tetapi untuk graf sesaran ke masa, objek itu bergerak ke tak bergerak, Cinyang? Objek itu bergerak ke tak bergerak? Untuk graf sesaran ke masa. Hello? Tidak. Salah. Bukan bergerak. Do you want me to explain in English or in BM? Which one you prefer? Of course, you don't ask me to do it in Chinese. English, okay. Okay. Look at here, yeah? The simple way is that, okay, I'm going to open another page of paper first. I want you to take a look for it. A moment. Give me a while. Just a little while. Sorry, Sorry, man. Okay, so now. Sesaran in English actually called displacement. And then here you have time, masa, yeah? As the graph imply, you can see the curve. Our issue is this line. Okay, look at this. This is 15. Am I correct? I need it to be correct. And then this is before the 6. So the time given is in second. The displacement given is in meter. So you must understand that it is an object. I repeat, it's an object, the motorcycle. Okay. Moving from the original destination, tempat asal, bergerak berapa jauh? Bergerak berapa jauh? Junior? Let's go for A lah. What's the A story here? Bergerak berapa jauh? 15, yeah, 50 meter. Within 4 seconds. Within 4 seconds, reaching the destination he wants. This is the first story, the story A. You need to understand the story. So, when the graph given is sesaran ke masa, displacement time, sesaran ke masa. So, we are trying to understand a story for the movements of the object. So, dari tempat asal ke tempat destinasi. I use the word destination and destinasi, 50 meter. Jadi, untuk cerita B, 4 ke 6. Jadi, di destinasi itu, 15 meter itu, dia tidak bergerak di B. Tidak bergerak. Jadi, is it possible for object not moving in the destination? Let's look at you. If you move yourself into the bedroom, let's say you move to the bedroom, okay, you might stand in front of the window, or you might stand at any place in the room. Let's say you stand in front of the window, you stare outside the window. Basically, are you moving? Junyang, are you moving? You are in your bedroom, staring outside the window. Are you moving? No. So you understand what I mean or not? So you are at one place, but you are not moving. You can do a lot of things. For this, it's not moving for almost 2 seconds. Teacher, where do you get the 2 seconds? 6 tolak 4 dapatlah 2. 2 saat. Do you understand what I mean? Do you understand what I mean? So now, at B, does the object move? Does the object move at B? That means at the 4th to the 6th second. Dari saat 4 ke 6, objek itu bergerak ke tidak? Tak. Okay, good. Yang cerita C ini, dia turun had laju. Ini tak ada kaitan had laju. Dia hanya kembali. Dari sini, dia kembali balik ke tempat asal. Sama jarak ke tak? Sama. 15 cm. Tapi, dia bertentangan arah. Tadi ke kanan, ini ke kiri. Dalam berapa saat, tengok masa yang dia bagi itu. Kalau anda tengok saat yang dia bagi, 6 ke 12. Maksud dia guna 6 saat.
untuk kembali semula ke tempatnya. That means let's say you're from the house, okay, the front door, go to your bedroom. At the bedroom, you stare outside the window for a while. Now you return back to the front door. That's the scenario. Imagine. However, now I give you another graph. As the graph implies, hak laju, velocity, masa. Meter per second. So boy, I need your full focus. I need your focus. Okay, look into the diagram. At the first part, oh my. Okay, correct, 1 until 4. Okay, Junyang, look at here. So the first part A. Is it the object moving? Is it the object moving? Yeah, good. But move for how far? I repeat, move for how far? Berapa jauh yang dia gerak? Cikgu, boleh kira ke? Kamu bagi sehad laju masa. Jadi, the theory for the graph is that if you want to know the displacement or the distance moved by the object by using this graph, you just need to find out the area. What is the size of the area? So 1 times 4, you will get 4. Because of the time is second to second, so you will get meter left. So you have moved 4 meter at a constant velocity. Maksudnya dengan hak laju yang sama. Macam orang yang bergerak kereta, dia tak jadi laju, dia hanya bergerak steady je. Dia dengan hak laju yang tidak berubah. Hak laju yang tak berubah. Jadi, mungkin anda tanya, jadi cikgu, yang selepas itu B ni apa cerita? Dia masih gerak ke tak B itu? Di B dia masih gerak ke tak, Junyang? Ada. Dia masih gerak. Tapi yang beza dengan A, kalau A ialah hak laju tetap, tidak berubah. B dia bergerak dengan hak laju tambah ke kurang? Hak laju bertambah ke kurang? Tambah. Jadi, oh, teacher, the velocity is getting higher. What does it mean? Here, this is the first time that the term is being introduced in the science. Oh no, I shouldn't use the word scientific, in a quantitative way. That means you can calculate it. So it means the object is accelerate. Pecutan berlaku. Pecutan berlaku. Teacher, can you tell me what it means by acceleration? It's like a car. I want you to imagine we are now sitting in the car, moving at 80 km per hour. Moving at 80 km per hour. When you want to make the car move faster, okay, kalau kamu nak bagikan kereta bergerak dengan lebih cepat, kamu akan tekan minyak. Okay, you will put in you will press harder at the pedal, and your car now move from 80 km per hour to 150 km per hour. Boleh 80 menjadi 150 km jam. Makin laju. Apa yang berlaku di sini? Pecutan. Cikgu ulang, pecutan. Boleh faham ke tak? Acceleration. Okay. Jadi, untuk C pula. Okay. C ni pun sama.
Bergerak ke tak si? Sini bergerak ke tak? Bergerak. Cikgu, geraklah. Tapi apa beza? Gerak dengan mula-mulanya had laju lebih tinggi dengan had laju berkurangan. 它的速度变低 ataupun in other words we call it the velocity reduces. The velocity reduces. Teacher, can you please give me the scenario? It is like when you move your car at 150 km per hour and then you know that you need to stop the car. I repeat, stop. Sini ialah henti. Henti. Kamu akan henti pada jauh. Apa yang kamu akan buat? Cikgu, saya tahu. Brake. Tapi brake itu adalah tindakan anda buat pada kereta. Tapi untuk kita punya sebutan ataupun istilah pada kiraan, kita akan sebutkan dia sebagai nyapecut. English, decelerate. I repeat, decelerate in English. Nyapecut. So the car is getting slower or faster? It's SC. Getting slower or faster, Junyang? Yeah. Does it still move? Yes, it is moving. It's still moving but just getting slower. And then now, back to the statement. How do you find the acceleration? Macam mana nak cari pecutan? Okay, macam mana nak cari pecutan? Jadi, pecutan adalah ambil had laju akhir, tolak had laju awal. Had laju akhir, tolak had laju awal. Tetapi, cikgu, apakah pecutan secara purata? Pecutan secara purata. Okey? Jadi, kalau pecutan purata, kamu akan ambil had laju paling tinggi. Had laju paling tinggi iaitu 3. Tapi cikgu, saya masih tak faham. Kenapa dia buat 0 tolak 3 sini? Betul ke tak? Sebab soalan tanya, tentukan pecutan bola dari saat 8 ke 12 dari sini ke sini. Hati-hati dengan soalan. Kadang-kadang dia tanya pecutan purata. Kamu akan ambil yang paling tinggi atau paling rendah. Tidak. Tapi untuk kes ni, kamu perlu hati-hati tengok 8 ke 12. Paling tinggi dia 3 dan juga paling rendah 0. Tetapi, mana satu yang bermula dulu? Kita bermula dengan 3. Maksudnya kereta bergerak dengan lebih laju pada awal. At the initial part, it is faster. At 3 meter per second, the speed. By the end of it, it becomes 0. By the end of it, it becomes 0. Jadi, 0 ini rujuk pada akhir. At the end. This 3 here refer to pada awal. Initial. So, 0 minus 3. And then, the time is given at the end is 12. At the earlier stage is 8. So, 12 minus 8. You will get 0.75 with a negative value in front. What does it mean by negative? What does it mean by negative? Again, it means nyapecut. What is nyapecut? What is nyapecut mean? Decelerate, meaning the speed getting slower. The speed getting slower or the velocity become lower. Boleh faham ke tak? Boleh. So, teacher, why I need to learn this? Because this is the questions that mainly also they focus for you to answer. Let's go into the next page. I mean, not next page, the same thing here. Okay, this is at page number 238 pada muka surat 238. Muka surat 238. Okay. Tentukan had laju apabila masa ialah 4 saat dan juga apabila masa ialah 8 saat. Jadi kamu pun tengok.
Apakah hal laju pada saat 4 saat ini? Apakah hal laju pada 8 saat? Disebabkan anda diberikan graf had laju ke masa. Had laju ke masa. Jadi pada saat keempat, kamu pun terus gunakan pembaris sambung. Atas. Lepas itu pergi ke graf. Oh, jadi pada saat keempat had laju ialah 10. Manakala pada saat ke-8, kamu pun buat, kamu pun tengok. Okey, dia pihak laju ialah 15. Boleh faham ke tak? Boleh faham ke tak? Boleh Jadi, berapakah jarak ataupun sasaran yang telah dilalui oleh motosikal ini? Okey, dari selang masa 0 hingga 10 saat. Maksudnya, dia nak kita kira di sini. Apakah selang masa? Jadi, dengan senang cakap, dia pecahkan kepada dua gambar, segi 3 dan segi 4 hijau itu. Jadi, apabila kita kirakan luas di bawah graf, untuk hal laju dan masa, itulah sebenarnya sasaran jarak yang telah dilalui dia. Kita pun guna formula segi 3, 1/3, darab 6, ini 6, darab 15, 6 dan 15, tambah dengan 6 ke 10, 6 ke 10, okey. Jadi dia tulis 10 tolak 6. Okey, 10, ini 6, 10 tolak 6. Tinggi berapa? Tinggi ialah 15. Jadi ini darab dengan ini. Jumlahkan kalkulator keluar, kita dapatlah jawapan 105 meter. 105 meter. Boleh faham ke tak? Jujang, you may ask me anything. Faham sikit no? Which part that you couldn't understand? Which part? Tell me. Only you and me now. The half. Okay. Kalau Jeku bagi kamu segi 3, mulai saya hormati ya. Ini ya. Saya bagi kamu 4 dan 3. Macam mana kamu kira luas untuk segi 3? How do you count for the area of triangle? Aboy, how? Aboy? Yeah, no. It's half minus height minus the base. In other words, it's half times 3 times 4. Now you understand why half or not? You know why half or not? So it's a formula. For triangle, you definitely, when you find the area of triangle, you need to multiply with 1 over 2 or half. Okay, sama datang kepada sahabat Afiq ya. Kita masih lagi di bab panggil apa itu? Gerakan dan daya. Kita sekarang cuba nak memahamkan dua jenis graf. Cikgu ulang, dua jenis graf. Yang pertama, graf sesaran ke masa. Yang kedua, graf hal laju ke masa. Graf hal laju ke masa pada muka surat 238. Okey? Jadi, sekarang Cikgu sekali lagi minta ya. Cikgu lagi sekali lagi minta, murid-murid yang saya hormati sekalian. Nanti cikgu akan bagi anda satu quiz. Quiz minggu lepas dan quiz minggu ini. Ada dua quiz sekarang ya. Cikgu hutang. Okey, tolong jawab. Kehadiran akan diambil dengan tengok penglibatan anda dalam quiz tersebut. Jadi, apakah yang diwakili oleh kecerunan graf? Teacher, what is the meaning by kecerunan? It actually refer to the gradient. Jadi kecerunan graf sesaran ke masa itu
Jawapan dia ialah had laju. Sebab kecerunan graf di sini rujuk, kalau anda tengok sesaran dan masa, okey, ini kecerunan dia ialah had laju. Kita telah jawab minggu lepas ya. Maksudnya kalau ini adalah garis, kecerunan rujuk kepada Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okey? Jadi Y bahagi dengan X sama dengan kecerunan. Di kes ini, sesaran bahagi masa, itulah dia had laju. Had laju ya, murid-murid yang saya hormati sekalian. Apakah yang diwakili oleh luas di bawah graf had laju ke masa? Okey, kita pun dah jawab tadi, itulah sesaran. Sesaran. Okey, cikgu akan bagi kuis nanti ya. Harap anda boleh jawab. Kuis yang cikgu dah bagi jawapan dari terang-terang. Sebuah kereta mainan bergerak menuruni sebuah landasan. Kereta mainan turun. Yang landasan licin dan kemudian bergerak lurus. Maksudnya dia dah turun, lepas itu dia gerak ke sini. Sehingga kereta mainan itu berhenti. Dia akan henti. Okey? Dan di sini dia tulis kasar. Mula-mula yang condong ini licin, sini kasar. Kita sedia maklum kalau lantai yang kasar, objek yang bergerak, senang ke susah berhenti? Afiq boleh jawab? Kalau lantai itu kasar, senang ke susah dia berhenti? Oh, Afiq maksudnya tumpang je. Junyang, can you answer me? Lantai yang kasar, objek yang bergerak, senang berhenti ke susah? Senang berhenti ke susah? Okey, kalau anda lari, okey, selamat datang juga kepada Compek Link dan juga Carry ya. Okey, cikgu sambung juga kat sini, cikgu ulang ya. Permukaan yang kasar, that means at the rough surface. A moving object, okey, objek yang bergerak, senang ataupun susah untuk berhenti. Kamu pun fikir, kereta anda bergerak. Kalau lantai itu banyak batu, jawapan dia lagi senang nak berhenti sebab banyak geseran berlaku. Banyak geseran berlaku. Junyang, can you accept that or not? Can you? Okay. Jadi, lakarkan graf had laju masa dan terangkan gerakan kereta mainan tersebut. Jadi, untuk jawapan ini, macam mana kereta itu bergerak? Disebabkan dia licin, okey. Jadi kalau anda tengok ya, had laju dan masa. Jadi apabila anda lepas had laju, dia tak bergerak, dia akan bertambah sebab dia licin. Okey? Maksudnya ini A, kawasan A. Apabila pergi B, sebab lantai itu kasar, maka had laju itu akan mula berkurangan. Okey? Konsep ini nak bagi tahu bahawa apabila licin dan condong, pecutan berlaku. Boleh baca kat skrin kan? Pecutan berlaku. Jadi pada B itu, nya pecut berlaku. Maksudnya kereta itu mula break sebab kasar. Kasar, kereta itu mula bukan break, bergerak perlahan dan henti. Bergerak perlahan dan henti. Okey? Anda faham ke tak faham?
Okey, mula-mula dia pecut sebab benda condong. Kalau saya letak kamu di atas bukit, cikgu tolak kamu. Mesti kamu akan turun di cerun bukit itu. I mean, you can imagine yourself on top of a mountain. If I give you a push and you fall, okay, of course, you will get yourself, I mean, the velocity of falling fast and faster. Okay, the velocity get high or high and higher lah. Masa jadi makin laju. Sebab apa? Pecutan berlaku. Okay, jadi apabila anda sampai ke satu permukaan yang kasar, maka kamu akan mula golek perlahan. Imagine maksudnya kamu turun dari bukit sampai ke tanah yang rata ke bawah, yang kasar, kamu akan golek. Kamu akan berhenti pada akhirnya sebab pecut berlaku. Pecut. Okey? Kamu jadi makin perlahan golek dan berhenti. Okey? Jadi nombor 4 ini tafsirkan gerakan objek berdasarkan bentuk graf seperti yang di dalam raja di bawah. Jadi kamu nampak sesaran itu makin bertambah cepat. Okey, sesaran makin bertambah. Okey, dan pada lepas itu dia makin perlahan, jadi makin sikit. Jadi fikirkan, ini adalah soalan kehebat. Cikgu nak kamu fikirkan sementara cikgu bagi jawapan. Cikgu ada lagi 4 istilah yang nak sebut dan sila berikan fokus ya. Pecutan graviti dan jatuh bebas. Pecutan graviti, jatuh bebas satu. Dan satu lagi adalah inertia. Ada 4 kan? Inertia dan apa ya? Cikgu lupa dah. Sekejap. Sekejap. Ya, inertia dan jisim. 4 istilah. Ya, jisim dan inertia. Cikgu perlu habiskan yang bahagian ini dulu. Cikgu banyak lagi lah. Jadi, cikgu akan sebutkan poin-poin penting terdahulu. Apa maksudnya pecutan graviti? Cikgu, saya tahu graviti lah. Tapi kenapa kita nak ada pecutan? Kenapa kita nak sebutkan pecutan? Sebab apabila kita jatuh dari tempat yang tinggi, kelajuan objek yang jatuh, cikgu ulang, kelajuan objek yang jatuh, laju objek jatuh akan jadi makin tinggi atau makin rendah. Carrie, boleh jawab ke tak? Kalau cikgu buang satu apple, okey, dari atas ke bawah, laju apple itu jadi makin tinggi ataupun makin rendah. Carrie kalau tak boleh jawab, Pak Lim boleh tolong? Pak Lim? Maksudnya makin tinggi atau sebab kamu tahu bahawa objek yang kamu lepaskan itu mula-mula laju dia kosong. Dia tak bergerak kosong. Apabila lepas dia jatuh, laju dia jadi makin tinggi. Ia pecutan. Disebabkan pecutan itu adalah bersumber kepada graviti. Jadi kita panggil dia sebagai pecutan graviti. Jadi semua objek di sekeliling kita ditarik ke arah pusat graviti bumi oleh daya graviti bumi. Daya graviti menyebabkan suatu objek sentiasa jatuh ke bawah. Sesuatu objek seperti apple yang jatuh akibat daya graviti bumi akan mengalami pecutan graviti. Apple mengalami pecutan graviti. Jadi simbol yang digunakan untuk pecutan graviti ialah G italic. G italic. Maksudnya G itu condong sikit. Okey, berapa nilai G? Secara untuk bumi ialah 10. Okey, jadi kita 10 kat sini. Cikgu pun tak nak huraikan panjang lebar untuk eksperimen ini. Cakap pun mungkin kita kurang nafas. Tapi kalau anda sekarang buka buku muka 240. Cikgu nak anda perhatikan jangka masa detik. Jangka masa detik. Ya, kita telah sebut pasal alat jangka masa detik
untuk kelas-kelas video yang sebelum ni Cikgu minta anda tonton dah. Ya, ada satu kotak yang kat dalam dia ada satu alat yang akan bergerak atas dan bawah. Dia akan letakkan titik atas pita tersebut. Benda itu yang kita guna untuk mengukur hal laju dan juga sekali pecutan. Jadi ini yang kita boleh buat untuk kirakan pecutan untuk graviti. Pecutan graviti. Tapi Cikgu pun tak nak cerita panjang dulu. Jadi apabila anda diberikan pita detik macam ni. Anda kata pita detik, ini pita detik ya. Okey. Ini adalah arah gerakan. Murid-murid yang saya hormati ya, kalau anda dengar. Ini adalah arah gerakan. Kamu nampak jarak antara titik, kita panggil sekali lagi, kalau ingat lagi kelas sebelum ni, kita panggil detik. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Kalau kita ambilkan ini X2, ini X1. Okey? Rasanya Pek Lim boleh jawab tak? Apa yang kamu nampak beza antara X1 dan X2? X1 dan X2. Junyang, rasanya X1 dan X2 apa beza dia? X2 lebih besar daripada X1. Betul kan? X2 lebih besar daripada X1. Jadi, kenapa dia X1, X2? Arah gerakan objek itu sekarang, kalau anda tengok masa objek jatuh, ini yang akan keluar dulu. Maksud dia, had laju awal ialah U, iaitu X1 bahagi dengan masa 0.02. Manakala had laju akhir ialah V, X2 bahagi 0.02. Jadi apa itu 0.02? Masa untuk 1 detik ialah 0.02. Cikgu dah terangkan dalam video sebelum ni. Maksudnya mesin jangka detik itu untuk letakkan 2 titik, dia guna berapa masa? 0.02 saat. Cikgu, saya tak faham 0.02 saat. Sama dengan 1 bahagi 50 saat. Bayangkan setiap saat dia letak 50 titik. Boleh anda bayangkan ke tak? 50 titik, kamu buat 1 saat kamu buat 50 tumbukan. Junyang. Rasanya cepat ke tak? Kalau 1 saat kamu buat 50 tumbukan. If every second I request you to do 1 second to give me 50 punch. Is it fast or slow? Cepatlah. Bayangkan jangka titik itu dia boleh kira dengan macam tu. Jadi 2 titik itu makin jauh, maksud dia had laju makin tinggi. Had laju makin tinggi. Okey? Jadi kalau anda buat latihan kat sini, disebabkan kamu nak kirakan benda itu jatuh kan. Jadi ini pemberat. Apabila anda lepaskan pemberat, pita detik itu akan diletakkan titik. Jangka masa titik dia akan buat titik-titik. Jadi mula-mulanya sini jarak dia pendek, yang hujung sekali jarak dia makin besar. Jadi pecutan berlaku. Ini adalah pita detik yang menunjukkan pecutan, bukannya pecutan. Makin laju. Ini adalah bukti bahawa pecutan graviti adalah benar. Pecutan graviti adalah benar. Sebab hal laju dia menjadi lebih tinggi. Hal laju lebih tinggi juga bermaksud masa yang sama.
bergerak dengan jarak yang lebih jauh ke lebih pendek? Junyang, hal laju lebih tinggi bermaksud dia bergerak lebih jauh ke lebih dekat dalam masa yang sama? Okay, assuming that you are moving at the higher speed lah, hal laju yang lebih tinggi, higher speed, at the same time given, or at the same given time, will you move at the greater distance or smaller distance? Greater or smaller? No, it's greater, it's not smaller. Junyang, you see, I give you now an analogy. If a car move at 120 km per hour, if a car move at 120 km per hour, satu kereta bergerak dengan 120 km per jam, berbanding dengan kereta yang bergerak 10 km per jam. Kereta 10 km per jam. Okey. Dalam 1 jam, kereta A 120 km per jam, kereta B 10 km per jam, mana satu bergerak lebih jauh? Mana satu bergerak lebih jauh? Kereta A ke kereta B? Junyang, I give you now a choice. A choice. A car A 120 km per hour. I give you now another car 10 km per hour. In 1 hour, car A or car B, which one that move greater distance? Junyang? A, because it will move 120 km. Now do you understand now? Greater the distance. Lebih panjang jaraknya. Understand lah? Jadi harap anda faham maksud dia. Hal laju akhir ni, jarak dia lebih panjang, jadi hal laju dia lebih tinggi. Hal laju dia lebih rendah untuk yang awal akhir. Jadi pecutan ialah apa kamu perlu kira. Jadi cikgu pun tak nak ambil masa, nanti kamu perlu kira, ambilkan dia berjarak dan kira. Okey? Jadi dengan itu kita boleh melalui eksperimen yang menggunakan jangka masa detik, kita boleh mengira pecutan graviti, dan pecutan graviti adalah benar. Pecutan graviti iaitu 10 G. Bukan gram. Gram ini gram lain. G yang tegak gram. G yang condong sikit itu ialah daya graviti. Nanti cikgu akan letak dalam YouTube semula, kamu tonton semula. Cikgu minta anda kalau ada masa tolong baca. Okey? 240. Jadi jatuh bebas. Okey? Jatuh bebas rujuk kepada objek yang jatuh di bawah tindakan daya graviti sahaja. Okey? Jadi maksudnya dia jatuh, dia akan jatuh ikut daya graviti. Kalau kita guna kertas, kertas akan terapung. Dia tak ditarik dengan pecutan graviti. Jadi dia bukan jatuh bebas. Sebab kertas dipengaruhi oleh rintangan udara. Okey, objek yang jatuh bebas mempunyai pecutan graviti. Cikgu ulang, jatuh bebas mempunyai pecutan graviti yang sama tanpa mengira jisim dan bentuknya. Jadi, kalau anda ada buku sekarang, ada buku muka surat 241, di dalam kebuk vacuum, sehelai bulu ayam dan bola tenis, kalau mereka dijatuhkan dari ketinggian yang sama, that means at the same height, when I release a feather, a chicken feather, and a tennis ball, teacher, I know for sure the tennis ball will fall faster. Bola tenis akan jatuh lebih cepat. Tidak. Di dalam vacuum, bulu ayam dan bola tenis akan mendarat pada masa yang sama. Cikgu akan share YouTube nanti untuk jatuh English free fall. Junyang, are you okay, Junyang?
Can you imagine anak? Boleh faham ke tak? Saya lepaskan satu bulu ayam dan satu bola tenis di vacuum, di turbo vacuum. That means without air. Okay, without air particles, without air. Imagine both of the things that I mentioned, the feather and the tennis ball, will fall and reach at the ground at the same time. Bukan bola jatuh lebih cepat ke? Sebab bola lebih berat. Tidak. Sekarang isu dia di vacuum dan tak ada unsur rintangan udara. Jadi dua objek akan jatuh pada masa yang sama dan ke tempat yang sama pada dengan pecutan yang sama. Okey? Ya ke? Cikgu, nanti cikgu akan share. Okey? Cikgu pun tak nak buang masa untuk yang ni. Kiraan itu nanti kita buat. Cikgu nak tamatkan kelas hari ini. Nanti cikgu akan bagi kuis. Siapa yang datang tolong jawab kuis itu. Cikgu nak tamatkan kelas ini dengan jisim dan inertia. Kita tadi dah sebut mengenai pecutan graviti dan jatuh bebas. Pecutan graviti dan jatuh bebas. Sekarang kita nak kaitkan jisim dengan inertia. Cikgu, apa tu jisim? Jisim, okey, rujuk kepada kuantiti jirim yang terkandung dalam satu objek. Cikgu, apa ini? Dengan senang kata, yang kamu sentiasa pergi mesin timbang, okey, kamu 40 kilogram, 41 kilogram, itu jisim. Okey, itu jisim. Cikgu, kalau saya pergi ke bulan, mesin timbang akan tunjukkan bacaan yang lebih rendah. Itu lain, itu ialah berat. Kita tak panggil dia jisim, kita panggil berat dah. Berat kalau kita melibatkan pengaruh graviti. Jadi, secara jisim ialah kuantiti jirim yang ada di dalam sesuatu objek. Okey? Dan dia sepatutnya tidak berubah. Jadi, cikgu, apa itu inertia? Inertia, tengok gambar raja. Berapa gambar raja kat sini? Okey, ada 2. Gambar raja pertama, apabila anda berada dalam kereta api ataupun bas yang bergerak, tiba-tiba bas atau kereta api itu berhenti. Kamu punya badan akan ibarat bergerak ke depan. Betul ke tak? Carrie, betul ke tak? Afiq, betul ke tak? Petling, betul ke tak? Okey. Oh, Junyang, thank you. Jadi, kenapa? Oh, Afiq rupanya ada ya. Terima kasih Afiq sebab respon. Jadi, kamu ibarat akan bergerak ke depan. Bukan disebabnya anda ditarik oleh kuasa yang gaib, tidak. Disebabkan inertia. Inertia rujuk sebagai sifat semula jadi objek untuk menentang sebarang perubahan keadaan asal. Maksudnya, badan kamu yang tengah bergerak ketika bas ataupun kereta api bergerak itu, dia nak cuba kekalkan, tak nak berubah, kekalkan bergerak. Okey? Objek yang jisimnya lebih besar. Maksud dia, kalau seseorang yang gemuk dan seseorang yang kurus, apabila dua-dua orang berada dalam satu kenderaan yang sama, kenderaan itu brake. Rasanya yang gemuk ke ataupun yang kurus, yang kecil itu, mana satu yang akan ke depan dengan lebih tidak terkawal? Junya? Tidak. Jawapan sebenarnya yang gemuk itu. Yang gemuk. Dia akan lebih susah nak henti. Sebab dia kalau bayangkan kereta itu bergerak dengan lebih dengan laju, dia tiba-tiba henti. Okey? Objek yang berat itu akan ke depan dengan lebih tidak terkawal. Berbanding dengan yang kurus, dia boleh pegang pada tiang, henti. Okey? Sebab inertia yang berat lebih tinggi. Okey? Jadi untuk ini, inertia penumpang mengekalkan keadaan asal penumpang, iaitu keadaan bergerak. Manakala ada satu eksperimen yang cikgu nak anda cubakan nanti, kalau anda sempat lah. Kalau anda sempat,
letakkan satu cawan air dan satu kabot ke atas, letakkan duit shilling kat tengah-tengah. Apabila anda tarikkan kabot ini tarik, duit shilling tadi itu akan jatuh ke dalam air. Cikgu, apa ni? Magic? Bukan. Inilah kita panggil inertia. Tapi sekali inertia untuk objek yang pegun. Sebab shilling itu tak bergerak, cardboard itu tiba-tiba bergerak, shilling itu akan cuba kekal dalam keadaan asal, okey, dan jatuh ke dalam. Apabila cardboard disentak dengan laju, duit shilling akan jatuh ke dalam gelas. Inilah inertia duit shilling. Inertia duit shilling. Sebab duit shilling tidak bergerak bersama dengan cardboard, sebaliknya jatuh ke dalam gelas akibat daya graviti. Okey? Cikgu sekali lagi akan memberikan anda quiz. Jadi sebelum kita nak pergi jauh, cikgu nak kamu bacakan perkara yang ini terakhir sebelum cikgu tambahkan kelas inertia. Apakah maksud inertia dengan mengkaji situasi dalam kehidupan? Contoh, badan kita bergerak ke kanan apabila kereta yang kita naiki membelok ke kiri. Kenapa? Okay? Our body will shift to the right when the car turn to left. Kenapa? Kenapa badan kita begitu pelik? Sebab badan kita nak kekal tempat yang asal. Jadi kereta gerak ke kiri, badan kita macam akan cuba kekal pada kanan, tak nak ke kiri. Apabila badan kita, kereta kita berhenti secara tiba-tiba, badan kita akan bergerak ke hadapan. Sebab apa? Sebab kereta tengah gerak. Apabila dia henti tiba-tiba, jadi badan kamu nak kekalkan bergerak ke depan, jadi badan kita ibarat macam ditarik ke depan. Jadi, last. Muka surat 247, ini penting soalan yang memang lazim ditanya dalam SPM. Semakin besar jisim, semakin besar objek, inertia objek. Itu yang balik kepada soalan Junyang. Junyang dengar ya, Junyang. Kalau orang gemuk dan orang yang kurus, apabila bas ataupun kereta api yang bergerak laju tiba-tiba brake. Orang gemuk biasanya, yang brake tiba-tiba, orang gemuk itu biasanya akan pergi ke depan dengan lebih tak terkawal. Yang kurus pegang kuat sikit, selesai. Itulah dia yang maksudkan. Do you understand or not? Do you understand? Okay, last tengok gambar aja ini. Jadi, case untuk troli. Jisim troli yang kosong lebih kecil. Jadi, inertianya lebih kecil. Jadi, itu pasal troli itu senang nak dihentikan. Kalau kita letak banyak barang di dalam troli, banyak barang, troli itu bergerak dengan had laju yang sama. Junyang, rasanya, Afiq pun sama boleh jawab ya. Rasanya troli yang penuh barang ataupun troli yang kosong senang nak dihentikan. Afiq? Bukan. Ada tak senang lah untuk troli yang banyak. Jadi Afiq, boleh jawab ke tak Afiq? Troli yang kosong, troli yang banyak barang. Mana satu troli yang senang dihentikan dengan had laju yang sama? Jawapan dia lebih senang dihentikan ialah troli. Tidak. Troli yang berat, kalau kamu tolak dengan had laju yang sama, troli yang kosong dan troli yang berat dua-dua. Had laju yang sama, kamu maksudnya gerak. Troli yang kosong itu lebih senang dihentikan berbandingkan ada barang yang banyak, jisim yang berat. Jisim yang besar lah. Sebab jisim yang besar, Afiq, jisim besar, apa yang besar? Jisim yang besar? Jisim besar, inertia besar. Jadi dia lebih susah. Benda itu akan terkeluar. Okey, benda di dalam troli akan terkeluar. Faham ke tak faham? Jadi cikgu pun tak nak cerita panjang, cikgu henti sehingga sekarang di sini dan cikgu akan uploadkan nanti YouTube untuk berkenaan kelas hari ini dan juga untuk yang eksperimen di mana
bulu ayam dan juga bola tenis dilepaskan di vacuum. Mana satu yang jatuh? Tolong tengok. Kamu akan terajulah sains di mana di dalam vacuum dua-dua akan jatuh pada masa yang sama. Okey? Itu saja untuk kelas hari ini dan cikgu akan bagi 2 kuis. Tolong jawab. Kalau tak jawab, tak dikira kehadiran. Cikgu ulang, kalau tak jawab, tak dikira kehadirannya. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Soalan. Kalau tak ada soalan, cikgu akan tamatkan. Soalan? Okey, tak ada ya Junyang. Terima kasih.